selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bulan November 2021. Sedikit taklimat keselamatan pada pagi ini. Wisma Jabatan Pendidikan Negeri Sabah merupakan bangunan pejabat 10 tingkat dan yang berbahagia Datuk, Tuan, Puan kini berada di bilik seminar aras 3 bangunan ini. Sekiranya berlaku perkara-perkara kecemasan, iaitu kebakaran semasa program ini berlangsung, yang berbahagia Datuk, Tuan, Puan diminta untuk bertenang dan mematuhi arahan keselamatan yang ditetapkan, iaitu keluar secara teratur melalui pintu-pintu keluar di belakang bilik seminar ini dan turun ke aras bawah Wisma melalui tangga yang berada di sebelah kanan dan juga tangga di sebelah lift bomba di ruang hadapan bilik seminar ini. Bagi lain-lain kecemasan yang tidak melibatkan kebakaran, yang berbahagia Datuk, Tuan, Puan dibenarkan turun ke aras bawah menggunakan lift tetapi perlu mematuhi SOP yang ditetapkan. Keselamatan semua pihak amatlah dititikberatkan dalam setiap program yang dilaksanakan oleh jabatan. Sila patuhi arahan keselamatan yang ditetapkan dan patuhi juga SOP pencegahan COVID-19. Sekian, terima kasih. Berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, berhikmat bakti berjasa. Agama
Yang berusaha Encik Muhammad Zaini bin Yanin, Timbalan Pengarah Sektor Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang berusaha Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran. Yang berusaha Encik Mudin bin Beting, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Murid. Yang berusaha Ketua-Ketua Sektor, Ketua-Ketua Penolong Pengarah Kanan, Ketua-Ketua Penolong Pengarah, Ketua Kaunselor Pendidikan Negeri, Puan Nur Aisyah Maidin, penulis buku Romantika Hujan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Keluarga Malaysia, Sabah Maju Jaya, Sabah hebat. Katakan tidak kepada nombor 16, katakan ya kepada 10 yang terbaik. Bersyukur kita kepada Yang Maha Kuasa, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada Perhimpunan Bulanan JPN Sabah kali ke-11 tahun 2021. Hampir 2 tahun kita dalam norma baharu kehidupan akibat COVID-19. Segalanya berubah daripada kebiasaan sebelum ini. Jika sebelum ini kita dianjurkan memenuhi ruang dalam satu majlis misalnya, hari ini dengan pematuhan SOP kita mula dijarakkan. Malah jarak yang terbaik hari ini menjadi 2 meter meskipun kita lengkap dengan pelitup muka dengan vaksin lengkap. Keadaan ini mulanya terasa amat janggal, namun mula diterima baik masyarakat sesuai dengan kesedaran dan kefahaman semua. Dalam dunia pendidikan, kita yang dilihat sebagai pembentuk generasi akan datang diberikan fokus utama oleh keseluruhan masyarakat. Berbagai isu yang melanda, namun dengan kepimpinan pengurusan yang terbaik, dengan pelbagai idea dan langkah penyelesaian masalah, banyak persoalan yang ditimbulkan dapat ditangani dengan penuh berhemah. Dalam pelbagai isu, saya meyakini pendidikan adalah permulaan perubahan dalam segenap aspek. Pendidikan adalah perubah lanskap masyarakat, hubungan kemanusiaan dan pembangunan insan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek masyarakat. Perhimpunan November 2021 ini, Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan dan Sektor Pengurusan Maklumat ICT bersepakat memilih tema teknologi dalam norma baharu dengan menjadikan fokus kami bagaimana teknologi hari ini yang begitu berperanan dalam pelaksanaan SOP yang sering berubah sesuai dengan perubahan situasi terkini. PDP yang berjalan sebelum ini akhirnya digantikan dengan PDPR atau lebih jelas pembelajaran jarak jauh dan tidak bersemuka menggunakan elemen teknologi dalam norma baharu. Kaedah pembelajaran yang hari ini jauh beza dengan sebelum era COVID-19, menuntut agar pembelajaran lebih kreatif, menarik dan peranti dan perisian itu untuk menyampaikan pendidikan kepada murid. Sebab itu dia dipanggil teknologi pendidikan, ya. Menggunakan apa sahaja peranti dan sumber yang ada untuk membantu kita untuk penyampaian pendidikan itu lebih lebih cepat sampai, lebih cepat dipahami, lebih mudah dipahami oleh pelajar dan oleh guru kita juga. Dan SSTP juga tidak dapat dipisahkan dengan buku dan pusat sumber. So salah satu yang ingin di-highlight oleh SSTP pada hari ini adalah penerbitan buku hasil karya Puan Nur Aisyah Maidin. Mana Puan Nur Aisyah? Tahniah Puan, yang bertajuk apa tuh? Romantika Hujan. Ya, siapa yang tidak suka hujan? Jangan banjir lah kan. Tapi saya dengar dalam sajak Puan tuh dia ada bercakap tentang banjir kan, tentang hujan yang romantik saja. Baik, kita coba menonjolkan kita ada beberapa penulis guru,
guru yang menulis, sama ada fiction ataupun bukan fiction. Kita coba menonjolkan mereka, dan rancangan kita ini sebenarnya sudah lama, sejak tahun lepas lagi, tetapi disebabkan oleh pandemik ini dia tertangguh. Kita ada cadangan juga untuk menjemput seorang yang kita punya figura yang tertinggi di Sabah lah, untuk melancarkan buku itu. Tetapi itu pun tertangguh juga. Jadi untuk mendapat seseorang yang dalam kedudukan yang tinggi ini bukan mudah, tapi kita akan usahakan ya, pada masa akan datang. Kita mengenali beberapa guru yang menulis buku, dan kita akan coba untuk promote mereka supaya buku-buku mereka ini menjadi salah satu bahan bacaan di pusat sumber. Bukan sahaja di sekolah, tetapi di pusat sumber awam juga. Dalam era pandemik ini, penggunaan teknologi dan pendidikan merupakan satu elemen yang penting. Kepentingan ini digambarkan dengan kesungguhan kerajaan menerusi pelbagai usaha bagi menyedia infra sesuai dengan kehendak murid dan guru. Bagi tujuan ini, kerajaan menerusi Kementerian Pendidikan telah melantik 4 penyedia perkhidmatan internet atau ISP yang bertujuan memberikan perkhidmatan internet ke sekolah-sekolah. Pemasangan pakej interim ke sekolah di bawah seliaan KPM meliputi 1,296 sekolah di bawah JPN Sabah, dan penyediaan perkhidmatan ini bertujuan untuk kegunaan pengajaran dan pembelajaran selain membantu pengurusan dan pentadbiran di pejabat. Bagaimanapun sehingga hari ini daripada 1296 itu sekolah kita, ada 6 sekolah yang masih tidak mendapat perkhidmatan pembekalan ini, dan kita masih berusaha lah dengan memberi maklumat laporan dari semasa ke semasa kepada KPM, supaya yang 6 sekolah lagi ini akan yang dikategorikan sebagai blind spot. Blind spot itu internet di udara tuh dia kasih dilimpas ke sekolah. Kita pergi tarik dia pun dia dapat dilimpas juga. So dia panggil blind spot, bahasa kampung tuh limpas. Let me pass tahu limpas. Jadi kita coba, kita masih berusaha untuk 6 sekolah ni. Sekolah ni iaitu 6 sekolah ni blind spot. 2 sekolah ada masalah bekalan elektrik, sebab dia ada kaitan dengan elektrik ya. Iaitu di 2 PPD, 2 di PPD Kinabatangan dan 1 di PPD Tuaran. Bagi blind spot pula 2 di PPD Kota Belud dan 1 di PPD Papar. Kita masih berusaha, harap tahun depan kita berjayalah mengatasi 6 sekolah ni, memberikan internet kepada 6 sekolah ni. Bagi menyokong pemilikan peranti untuk kumpulan murid B40, Kerajaan Negeri Sabah telah memperkenalkan program bantuan ihsan komputer atau BAIK. Dan bantuan komputer riba ini melibatkan 10,000 orang murid kategori B40 di tingkatan 5 dan 6 di semua sekolah menengah dan juga sekolah menengah agama negeri. Program ini merupakan satu inisiatif di bawah Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya dan melibatkan peruntukan sebanyak RM15 juta. So kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah ya. Di peringkat persekutuan, KPM juga telah memperkenalkan program cerdik yang melibatkan seramai 29,509 orang murid B40 dan 225 sekolah, yaitu 110 sekolah menengah dan 115 sekolah rendah di bawah seliaan JPN Sabah. Di bawah program ini, murid-murid akan menerima SIM data internet dengan spesifikasi minimum 15 GB sebulan, dan pembekalan ini melibatkan 4 internet provider
yang berlainan mengikut kesesuaian lokasi murid. Langganan percuma selama 12 bulan ini diharap dapat membantu murid B40 mengikuti pembelajaran dengan lebih sempurna. Diharapkan semua yang terlibat dalam pelaksanaan kedua-dua program ini dapat murid-murid dapat memanfaatkan sepenuhnya bantuan sama ada baik ataupun cerdik itu, dan jagalah peranti itu sebaik-baiknya ya untuk kegunaan pembelajaran anak-anak. Dalam kegairahan kita menggunakan apa jua aplikasi dalam talian, saya ingin mengingatkan agar maklumat kerajaan yang diurus menggunakan medium cyber perlu dikendalikan mengikut prosedur dan tata cara yang ditetapkan. Ada kaedah untuk kita menyampaikan maklumat yang berstatus sulit dan terhad ya, apalagi rahsia. Jadi patuhilah peraturan-peraturan itu, dan untuk mengelakkan ketirisan maklumat yang boleh dimanipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ya. Ketirisan maklumat ini juga sering disalahgunakan bagi penyebaran berita palsu dan tidak benar dalam masyarakat umum. Dengan itu, sikap berhemah dan bertanggungjawab ketika menggunakan medium cyber haruslah dipraktikkan dan dibudayakan oleh semua pejabat awam, termasuklah guru-guru dan AKP kita ya. Pengguna ICT juga perlu berhati-hati dan bertanggungjawab ketika memuat naik sebarang kenyataan, kerana kita tertakluk kepada undang-undang sedia ada seperti Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998, Akta Fitnah 1957 dan Akta Hasutan 1948. Maka saya mohon semua warga pendidikan agar berhati-hati, apalagi menggunakan media sosial sebab media sosial itu mudah kita dapat dan percuma. Cuma berhati-hatilah ketika menyampaikan maklumat ataupun pendapat dalam media sosial. Akhir sekali saya berharap agar kita semua menyumbang tenaga dan kepakaran dalam bidang masing-masing bagi mengangkat martabat profesion keguruan dan melestarikan amalan pendidikan yang berkualiti. Sekian dan terima kasih. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Untuk makluman sidang hadirin, perhimpunan bulanan ini juga disiarkan secara live streaming melalui YouTube rasmi JPN Sabah, SSTP JPN Sabah. Seterusnya, marilah sama-sama menyaksikan video pendek pendidikan terbitan Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan dengan kerjasama Sekolah Kebangsaan Kebagu, Kota Kinabalu. Untuk itu, kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020. Mau pergi sekolah. Dan aku mau ke sekolah Putri, engkau ada rumah janjian. Saya Putri Norjana binti Abdullah, murid tahun 5 di SK Kebagu. Saya suka pergi sekolah, boleh jumpa dengan kawan-kawan, boleh bermain dengan kawan-kawan. Saya seorang pengawas sekolah. Saya nampak cantik dan bergaya. Apabila dewasa nanti, saya mau jadi doktor. Saya mau semua kita dijauhi daripada penyakit. Ayah saya seorang nelayan. Dia tuh sudah tua, sakit-sakit badan. Tapi ayah sayang dengan sayang dengan Putri. Demi keluarga, demi cita-cita Putri yang mau jadi dokter, ayah tetap turun ke laut hari-hari.
Kini semuanya sudah berubah. Kedai tidak boleh buka, ayah takut COVID, tidak berani keluar menjual ikan. Putri tidak boleh ke sekolah, tidak dapat jumpa dorang Diego Dova, Hafiz, Anis dan Akila. Menteri kata, kita jaga kita. Rakyat perlu menjaga SOP. Taman permainan ditutup. Putri mau belajar. Putri mau ke sekolah. Putri mau sekolah tinggi-tinggi untuk jadi seorang dokter. Ayah, Putri mau ikut kelas online, tapi mau pakai komputer. Putri. Suka. Putri, lagi kosong-kosong ya? Bapak doakan mudah-mudahan tercapai cita-cita menjadi seorang dokter ya. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan KPM di 5 negeri akan mula beroperasi pada 21 dan 22 November mengikut ketetapan fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN. Ya Allah, semoga kita semua akan menang melawan COVID. Amin. Untuk makluman Datuk dan para hadirin, SK Kebagu Kota Kinabalu merupakan calon negeri Sabah bagi pertandingan video TV PSS peringkat kebangsaan dan pernah memenangi Naib Johan dalam Sabah Screen Face pada tahun 2020 peringkat kebangsaan. Sekolah ini juga telah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan video kreatif bertemakan Malaysia Prihatin dan Rukun Negara. Manakala artis cilik Putri Nurjana binti Abdullah, murid tahun 6 di SK Kebagu ini, mendapat tempat kedua dalam Karnival Bahasa Koba bagi tahun 2021 untuk peringkat kebangsaan dan mendapat Johan bagi peringkat daerah dan juga negeri. Syabas dan tahniah diucapkan kepada SK Kebagu Kota Kinabalu. Seterusnya, majlis menjemput Puan Nur Aisyah Maidin untuk mendeklamasikan puisi sempena pelancaran buku Romantika Hujan edisi khas. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Nang Teraju yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Wazir Kerajaan Pendidikan Sabah, dengan pembesar-pembesar para pemikir wacana ilmu. Zahir Sahaya meratib aksara, di ujung tinta menukil karya. Sahaya memetik karenah manusia, indah alam, puja pada yang esa, ataukah itu amarah? Diartikan semolek renungan,
semulus pengertian dalam debar romantika hujan. Lalu, nikmat mana satukah yang hendak engkau dustakan? Pernyataan dalam karya saya petik dengan mengambil kearifan tempatan melalui persembah syair irama tok kenali berjodol Kinandukan Sang Puteri dan ukir sajak Pantai Manis yang kedua-duanya pusat peranginan dan pelancongan kebanggaan daerah di Anjung Papar. Namun, sebelum sahaya berdendang dan deklamasi, persudikanlah menjamah buku sahaya Romantika Hujan di Ruai Sana dengan maharnya tidak mahal, RM25 sahaja. Cetakan khas terhad 50 naskah. Ambil dahulu, bayar kemudian juga boleh. Iklan sekejap ya. Terima kasih Jua. Salam di hulur, santun bicara kepada taulan sekalian saudara. Tampil sahaya bersyair bersuara, menghanyut gundah melipur lara. Putih saujana mata memandang pantai manis luas terbentang, daerah Papar makmur terbilang. Di situ berulah perhabaran orang. Adapun konon kisah di warta Kinandukan empunya cerita, banyak harta emas permata, namun terhindar pandangan mata. Riuh rendah sekalian warga mencari pualang meneka duga, digali di sini di sana berungga, ada yang fana di dalam jaga. Selang sepekan isyarat diberi, paluan gong di malam hari, diwarkahkan ia legenda negeri, bersemayam membawa diri sendiri. Gemalai sang putri namun bestari, berkuat kudrat menjaga negeri, mendekam diam mengkedini, kerajaan baginda jadi misteri. Bagaimana? Ada yang tertidur? Terima kasih Datuk Pengarah.
memang syair jarang didendangkan. Syair sebenarnya untuk pengetahuan kita bersama, ini guru sastra juga kan, Datuk Pengarah, ada lebih kurang 30 irama. Dan irama yang diajarkan di sekolah-sekolah itu biasanya hanya irama selendang delima. Dan yang tadi ini iramanya ialah irama Tok Kenali. Terima kasih. Seterusnya saya akan deklamasikan saja yang berkaitan dengan kinandukan juga, maaf ya, yaitu sajak Pantai Manis. Sajak Pantai Manis ini terdapat dalam Romantika Hujan Edi Kihas, halaman 49. Pantai kenangan, kurindukan wajah polosmu dulu. 3 semilir angin pagi sunti membelai rambutku, membawa cinta dari langit ketujuh, meramahi pohon senduduk, cemari surya mencentik, semangat nelayan kekar hasrat, mencedok rezeki di muaramu. Tidak lagi kini pada kunjungan ini, kencang tiupan angin hampir mempuraikan kerudung dan senjamu segera berkemas di horizon, beriring pasir berderai. Kukira kau marah padaku, anak kinandukan yang lupa ziarah. Kala garis kerut wajahmu tidak lagi gambarkan bahagia. Pantai Manis, Papar, 30 Desember 2016. Terima kasih menghayati suara hati anda. Majlis seterusnya menjemput dan mempersilakan Puan Novelin Joe dan Encik Saleh Linggam untuk mengiringi Yang Berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, naik ke pentas untuk menerima buku Romantika Hujan edisi khas.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Puan Nur Aisyah Maidin atas penyampaian buku romantika Hujan edisi khas sebentar tadi. Diucapkan terima kasih juga kepada Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Sabah, Encik Saleh Linggam, Ketua Penolong Pengarah SSTP JPN Sabah, Puan Tahnia binti Haji Jaman, Pegawai Pendidikan Daerah Kota Kinabalu, Tuan Haji Ibrahim bin Haji Muhammad Lair, Pengetua SMK Datuk Bita Mojuntin Penampang, dan Haji Syarif Ismail Haji Dua untuk ulasan-ulasan yang telah diberikan dalam buku edisi khas ini. Bagi memeriahkan majlis perimpunan bulanan kita pada hari ini, kita akan membuat cabutan bertuah. Cabutan tiket bertuah yang pertama kita akan merujuk kepada kehadiran pada hari ini. Cabutan bertuah Perhimpunan Bulanan November 2021 yang pertama adalah Cikgu Jun Alau Tadam. Diharap ada dalam okay. Untuk makluman para hadirin, hadiah cabutan tiket pertama ini adalah daripada pengusaha Kelab Dara Wilayah Persekutuan Labuan, Cik Kristi Silva Kumar, penyumbang hadiah cabutan tiket pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita teruskan dengan penyampaian sijil penghargaan kepada kaki tangan JPN Sabah yang bersara. Penyerahan sijil penghargaan dan terima kasih kepada Encik Ahmad bin Angau dari Sektor Pengurusan yang bersara pada 20 November 2021. Majlis mempersilakan. Menjemput dan mempersilakan pegawai-pegawai berikut untuk menerima surat kenaikan pangkat. Dipersilakan Encik Awang Daramat bin Awang Mat Yasin dari Sektor Pembangunan Murid. Dijemput Encik Pandir bin Lodah dari Sektor Pembangunan Murid. Dijemput Encik Mahmud bin Nunjung dari Sektor Pembelajaran. Dijemput Encik Ruslan Madisal dari Sektor Pembelajaran. Dijemput Encik Yahya bin Mustafa dari Sektor Pembelajaran. Dijemput Puan Ajana binti Muhammad dari Sektor Pembelajaran. Dijemput Encik Zagina alias Sulaiman bin Ahmad dari Sektor Pembelajaran.
Dijemput Encik Haris bin Bali alias Sufyan dari sektor pembelajaran. Encik Albert Laincin diwakili oleh Timbalan Pengarah Encik Muhammad Zaini bin Yamin dari sektor perancangan dan penulisan PPD. Encik Abdullah bin Sarudin dari sektor penulisan sekolah. Puan Halina binti Labaja dari sektor penulisan sekolah. Encik Muhammad Zamri Kaufis Abdullah dari sektor pendidikan Islam. Encik Farid bin Osman dari sektor perancangan dan pengurusan PPD. Puan Jehan binti Kaman dari sektor pengurusan sekolah. Dan Puan Syarifah Aslina binti Syed Abdul Hadi dari sektor penilaian dan pemeriksaan. Majlis diteruskan dengan penyampaian sijil Anugerah Pekerja Contoh bulan November tahun 2021. Calon yang berbahagia Datuk Dr. Pengarah JPN Sabah. Jemput Encik Muhammad Zaini bin Yamin, Timbalan Pengarah SPPD JPN Sabah. Dijemput Tuan Haji Abidin bin Marjan, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah JPN Sabah. Terusnya dijemput Tuan Haji Dr. Muhammad Kasim bin Tusir, Timbalan Pengarah SPPD JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Farzi bin Ahmad KPTK SPPD JPN Sabah. Terusnya dijemput Puan Belo Elis Matilda Kosong KPTK SPK JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Salim Linggang KPP SSTP JPN Sabah. Dijemput Encik Abdul Jamal bin Abdul Malik KPK SPI JPN Sabah. Seterusnya dijemput Ustaz Sufyan bin Jasmani LS Kamran KPK SPI JPN Sabah. Seterusnya dijemput Haja Wanihin bin Uthman DPD Orang. Dijemput Encik Muhammad Irfan bin Yusuf DPD Tenam. Terusnya dijemput Puan Hidang Kasih IT Sipil DPD Penampang. Terusnya dijemput Puan Lina binti Rashid KPTK SPPD JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Pandir bin Loda KPTK SPM JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Ina Elis Sulaiman bin Ahmad KPTK SPB JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Haris Bali Elis Sofian KPTK SPB JPN Sabah.
dijemput Encik Abdul Aziz bin Muhammad Zain, Pengetua Yusasi SMK Majakir Pabar. Dijemput yang berbahagia dan Yang Hasna binti Muhammad Yaakob, Pengetua SMKA Kota Kinabalu. Terusnya dijemput Puan Lily Wong Betty, Pengetua Sekolah Tinggi Kota Kinabalu. Terusnya dijemput Encik Wester Henvan, anak lelaki Palini Palu, Pengetua Kolej Tingkatan 6 Kota Kinabalu. Teruskan dijemput Puan Rohani binti Ramli, Pengetua SMK Bandaraya Kota Kinabalu. Jemput Encik Nur Aslam Mano bin Abdullah, Pengetua SMK Elopura Sandakan. Seterusnya dijemput Encik Sudhara Jo, anak lelaki Raja Saming, Pengetua SMK Intapuan Tenam. Terusnya dijemput Encik Terry Henderson, Pengetua SMK Sindomin Sipitang. Terusnya dijemput Puan Jennifer Asing, Pengetua SMK St. Michael Napang. Terusnya dijemput Encik Henry Ananda, Pengetua SMK Keningau. Terusnya dijemput Paul Indian, TPPD Lahadatu. Terusnya dijemput Encik Adnan bin Osman, TPPD Sepitang. Terusnya dijemput Yong Kah Hoi, alias Yong Yok Hoi, SP PPD Pitas. Terusnya dijemput Encik Nur bin Kahal, TPPD Tawau. Terusnya dijemput Puan Masnia binti Masri, KPP SPPD JPN Sabah. Terusnya dijemput Encik Muhammad Rosli bin Muhammad Yusuf, KPP SPB JPN Sabah. Seterusnya dijemput Encik Vincent Imbaran, PP Sektor Pengurusan. Terusnya dijemput Peng Lee Sun, SIP PPD Lahad Datu. Terusnya dijemput Encik Muhammad Hafiz Suraimi bin Damsyah,
Guru Besar SK Api-Api Kota Kinabalu. Jemput Puan Jennifer Peter Balang, Guru Besar SRK St. Agnes Kota Kinabalu. Jemput Encik Gambar Elias Royoh bin Om Ahkong, Guru Besar SK Telaga Itas. Dijemput Tan Lili, Guru Besar SJKC Good Shepherd Gantal Kota Kinabalu. Dan seterusnya dijemput Encik Herman bin Kuraga, Guru Besar SK Wales Bay Awal. Seterusnya ialah bagi kategori kumpulan pengurusan tertinggi Pejabat Pendidikan Daerah Sempena Lawatan KPPM, dijemput Encik Zamri bin Pehakan, PPD Tawau. Seterusnya dijemput Encik Datuk Roslin bin Datuk Siabuk, PPD Kota Marudu. Seterusnya dijemput Puan Malati binti Diajim, PPD Titas. Seterusnya dijemput Encik Suhaimi Elias Suhaini bin Mansha, PPD Papar. Seterusnya bagi kategori kumpulan pegawai JPN Sabah yang akan diambil oleh Puan Hamisa binti Zakaria. Dijemput Puan Hamisa binti Zakaria. Ada 9 orang yang terdiri pada pegawai kumpulan pegawai JPN Sabah ini. Seterusnya ialah kategori kumpulan pegawai jabatan yang terlibat dengan kumpulan APEC 2021. Untuk menerima ini kita jemput Ustaz Sufian daripada KPP SPI untuk mengambil sijil. Ramai 20 orang terlibat dalam pelaksanaan APEC tahun 2021 ini. Seterusnya bagi kategori kumpulan anggota pelaksana JPN Sabah yang terdiri daripada 24 orang, majlis menjemput wakil Puan Edrina Fidelis untuk menerima sijil. Seterusnya, bagi kategori kumpulan pegawai jabatan yang terlibat dengan taklimat pembukaan sekolah, dijemput Encik Abdul Sani bin Faijo. Seterusnya, bagi kategori pengetua JPN Sabah, dijemput pegawai-pegawai berikut untuk menerima sijil. Kategori pengetua Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, dijemput Encik Halim bin Nairon dari SMK Nabawan.
Johari daripada SMK Merotai Besar Tawau. Seterusnya, Encik Rosmi NC Jamari alias Jamal, SMK Tandek 2, Kota Marudu. Bagi kategori guru besar dan penolong kanan JPN Sabah, dijemput pegawai-pegawai berikut untuk menerima sijil. Encik Jasni Omar dari SK Pekan Temparuli. Encik Sulaiman bin Wabi dari SK Taman Tawau. Encik Rahmat bin Arifin alias Mamat Arifin dari SK Tanjung Batu Keramat. Encik Julkifli bin Syukur dari SK Pekan Pitas. Encik Rosli bin Muhammad Jasri dari SK Daingin Papa. Encik Syahrun bin Yusuf dari SK Tanjung Batu Keramat. Seterusnya bagi kategori pekerja swasta SK Pekan Temparuli, dijemput Cikgu Jasni Omar untuk menerima sijil. Seterusnya, bagi anugerah kerjasama pasukan kerja terbaik November 2021 di JPN Sabah, bagi jawatan kuasa dasar warga emas negara di sektor pembangunan murid JPN Sabah, dijemput Timbalan Pengarah sektor pembangunan murid untuk menerima sijil. Anugerah penampilan kemas kategori wanita di JPN Sabah, dijemput pegawai-pegawai berikut untuk menerima sijil. Puan Jun Alau Tadang, Puan Zunaida binti Tahir, Majelis diteruskan dengan penyampaian sijil bagi anugerah pekerja contoh, pegawai dan EKP cadangan sektor. Dijemput Puan Lina binti Hasin dari sektor perancangan dan pengurusan PPD. Dijemput Puan Norafija binti Karim dari sektor pengurusan sekolah. Dijemput Puan Norsyikin binti Muhammad Erwan dari sektor pembelajaran. Puan Fazidah binti Tawar dari sektor pembangunan murid. Puan Suziani binti Ishak dari sektor pembangunan murid.
Edwin dari sektor pentaksiran dan peperiksaan. Puan Fauziah binti Tanakal dari sektor sumber manusia. Encik Bakhtiar bin Zaman juga dari sektor sumber manusia. Puan Amisah binti Zakaria dari sektor infrastruktur dan perolehan. Puan Noraini binti Dabi dari sektor pengurusan. Dan Encik Roslan bin Isang dari sektor pengurusan. Seterusnya, Encik Muhammad Qayyum bin Yahya dari sektor pendidikan khas. Majlis diteruskan dengan penerima sumbangan wang daripada tabung JPN dan pewanis bagi Perhimpunan Bulanan JPN Sabah November 2021. Bagi arwah Puan Asna binti Ajor, pegawai di Pejabat Pendidikan Daerah Beaufort yang meninggal dunia kerana sakit kronik pada 31 Oktober 2021. Bagi arwah Encik Suzaili bin Kastami, penyelia petang di SK Rugading Tuaran yang meninggal dunia kerana sakit jantung pada 3 November 2021. Bagi Puan Rozaini Syam Talib, guru SM Maktab Sabah, Kota Kinabalu, kerana rumah roboh akibat tanah runtuh di Taman Putrajaya Telipuk pada 4 November 2021. Bagi Puan Mastura Muhammad, guru Kolej Vokasional, Kota Kinabalu, kerana rumah roboh akibat tanah runtuh di Taman Putrajaya Telipuk pada 4 November 2021. Sumbangan ini diwakili oleh Puan Malati bin Lajim daripada PPDP TAS. Dipersilakan. Majlis diteruskan lagi dengan cabutan tiket bertuah yang kedua. Seterusnya kita akan sampaikan anugerah online YouTube
Ini adalah berdasarkan kepada hit yang terbanyak atau tontonan yang terbanyak. Dijemput sektor psikologi dan konseling untuk menerima sijil dengan tema ataupun program bertajuk Bicara Slogan JPN Sabah. Telah menerima 43,000 cash. Anugerah seterusnya ialah anugerah program bersiri paling banyak bersiaran, yaitu sebanyak 24 siri. Untuk itu dijemput KPP Sektor Sumber dan Teknologi Pendidikan untuk menerima sijil. Program ini bersiaran sebanyak 24 siri secara mingguan. Seterusnya ialah anugerah program online lama bersiaran, yaitu program Semarak STEM Kebangsaan 2021 PPD Kota Blut. Program ini bersiaran selama 4 jam 17 minit dan 57 saat. Dijemput sektor rancangan dan pengurusan PPD untuk menerima sijil. Ialah anugerah khas program ataupun pengurusan program online terbaik, yaitu program Monthly Talk Anjuran Sektor Pengurusan Sekolah. Dijemput Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah untuk menerima sijil. Seterusnya ialah anugerah Wakil ICT JPN Sabah. Dijemput Puan Siti Hazar binti Idrus daripada sektor pengurusan. Seterusnya ialah anugerah pengurusan projek ICT PPD terbaik yang melibatkan pelaksanaan seperti program cerdik KPM, kontrak penyelenggaraan peralatan ICT di sekolah-sekolah KPM di JPN Sabah, kontrak sewaan peralatan komputer untuk PDT di sekolah KPM dan JPN Sabah, pelaksanaan interim perkhidmatan internet KPM di JPN Sabah, dan kerjasama segera menyedia dan memberi maklumat berkaitan ICT kepada SPM ICT JPN Sabah. Kita lihat paparan slide. Seterusnya anugerah Content Creator FP Pejabat Pendidikan Negeri Sabah. Anugerah Pengurusan Kandungan Water resmi JPN Sabah. Puan, ada? Dapat. Yang berbahagia Datuk Dr. Pengarah untuk
ke pentas. Anugerah seterusnya, membangun sistem aplikasi jabatan, dijemput Encik Rezal Muhammad Johan dari sektor pengurusan maklumat ICT untuk menerima sijil. Seterusnya, anugerah pelaksanaan program cerdik, dijemput pegawai berikut untuk menerima sijil. Dijemput Puan Hasfaiza binti Zaini daripada sektor pengurusan maklumat ICT. Puan Mayang binti Rashid daripada sektor pembangunan murid. Dan Encik Burhanuddin bin Haji Marzuki daripada sektor pembangunan murid. Seterusnya, jawatan kuasa teknikal program JPN Sabah dijemput Encik Kasim alias Suhaibudon bin Tahir daripada sektor sumber dan teknologi pendidikan. Encik Azrul bin Muhammad daripada sektor sumber dan teknologi pendidikan. Encik Jamaluddin bin Dinar daripada sektor sumber dan teknologi pendidikan. Encik Arsad bin Danding daripada sektor sumber dan teknologi pendidikan. Encik Sugiharto bin Ratno daripada sektor sumber dan teknologi pendidikan. Encik Suhaimi bin Sadi daripada sektor pengurusan maklumat ICT. Dan Encik Muhammad Zakwan Fikri bin Ruslan daripada sektor pengurusan maklumat ICT. Diteruskan lagi dengan persembahan multimedia penyampaian hadiah ulang tahun kelahiran kepada warga JPN Sabah yang meraihkan ulang tahun pada bulan November. Majlis mengucapkan selamat hari jadi, semoga panjang umur, dikurniakan kesihatan yang baik, murah rezeki dan bahagia di samping keluarga tercinta. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Seterusnya, majlis menjemput dan mempersilakan Yang berbahagia Datuk Dr. Mistrin binti Radin, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, bersama wakil yang diraikan lahir pada bulan November, naik ke pentas memotong kek hari jadi. Diminta pegawai-pegawai yang diraikan itu naik ke atas pentas untuk bersama-sama yang berbahagia Datuk. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih atas kesudian yang berbahagia Datuk Pengarah menyempurnakan acara sebentar tadi. Seterusnya cabutan tiket bertuah yang ketiga, yang terakhir. Silakan Puan Merin binti Ikun untuk menerima hadiah. Yang indah ialah kenangan, yang mesra ialah ingatan, yang molek ialah pemberian, yang menarik ialah kesudian. Dengan segala hormatnya, majlis menjemput dan mempersilahkan yang berusaha Puan Noblin Joe untuk menyampaikan cenderamata kenang-kenangan kepada yang berbahagia Datuk Pengarah. Yang berbahagia Datuk, sebelum berakhirnya majlis ini, marilah kita sama-sama menyaksikan persembahan video aktiviti sektor sumber dan teknologi pendidikan dan sektor pengurusan maklumat ICT.
Yang berbahagia Datuk, para hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah bilangan 11 tahun 2021 berakhir sampai di sini. Ke tepian hujung tempatnya, ke majlis bersurai akhirnya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian, terima kasih. Terima kasih.